Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kalau sepanjang kelas kita ni awak nak tanya soalan, awak boleh tanya sahaja dekat Google ni. Okey, ataupun awak boleh personal chat dengan saya. Saya tak akan marahlah, awak boleh tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan matematik. Tak kisah soalan tu soalan dari sekolah ataupun awak nak buat latihan sendiri. Okey, saya akan tolong mana yang saya mampu. Jadi tak perlu takut dan tak perlu malu dengan saya sebab saya jenis yang friendly sahaja. Okey. Tapi saya nak awak dalam kelas ni saya nak pelajar semua tunjukkan semangat untuk belajar lah. Sebab kamu daftar maksudnya kamu betul-betul nak belajar. Okay. So hari ini adalah soalan yang seterusnya yang saya nak terangkan iaitu soalan yang kelima. Okay. Kalau siapa-siapa yang tertanya-tanya soalan ni dapat dari mana, soalan ni dari Google Classroom. So Google Classroom tu saya dah minta awak semua daftar dari minggu lepas lagi. Okay. So soalan ni saya type sendiri dan macam biasa semua tahulah ada rumus dan sebagainya. Okey, soalan yang kelima ni tajuk dia adalah tajuk tingkatan 5 lah. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, tu tajuk dia. Tak silap saya bab 5 kot. Yang tu tajuk yang paling susah lah sebab dia tak paling susah tapi mungkin bagi awak susah. Dia jadi macam tu. Okey. Tapi kalau dah buat latihan dia jadi senang. Dia ikut orang juga. So macam mana kita nak fahamkan tajuk ni? So tajuk ni kan dia berat sebab dia ada banyak sangat maklumat yang awak kena hafal. Okay. So dalam transformasi ni, okay, dia ada 3 Dia ada kongruen, dia ada transformasi dengan dia ada isolasi. Okay. Yang 2 lagi ni saya tak nak fokus. Saya tak nak fokus sebab saya nak fokuskan transformasi. Sebab transformasi ni pun banyak. Transformasi ni ada 4. Kalau kongruen ada 1, lepas tu isolasi ada 1. Kira total dalam tajuk ni ada 6. So 6 topik ni berat sangat-sangat. Jadi sebabkan berat lah saya nak kamu belajar untuk transformasi sahaja. Sebab transformasi ni bagi saya dia famous lah. Soalan yang sering keluar. Okay. So transformasi ni terbagi kepada 4 seperti mana yang saya dah terangkan dalam kelas. Okay, jadi saya terangkan lagi. Transformasi terbagi kepada 4 iaitu translasi. Okay, yang kedua adalah pantulan. Okay, kemudian yang ketiga adalah putaran. Dan yang keempat adalah pembesaran. Okay. So, apa yang kita nak fahamkan dekat 4 proses ni, okay, translasi ni adalah pergerakan dari sesuatu tempat ke satu tempat yang lain. Tak perlulah awak nak formal sangat dengan ayat saya ni. Just kita fahamkan konsep bahasa pasar. Translasi ni macam awak berkawat. Okay, translasi ni macam awak berkawat. Contoh, saya dekat sini ni adalah saya. Saya duduk dekat mana? Saya duduk dekat kawasan 75 lah contoh 75 kat sini. X. So X ni apabila saya punya translasi ni adalah 2 dengan 2, maksudnya kita akan gunakan kaedah matriks di mana X dulu baru Y. Jadi ni kita panggil dia skala 2, skala 2. Skala 2X, skala 2Y. Maksudnya pergerakan dia akan ke kanan sebanyak 2 unit. Jadi kalau saya dekat sini, saya akan gerak 1-2 unit dekat arah X. Ikutlah kalau positif X maksudnya ke kanan. Okay, paksi X. Dia melibatkan kiri kanan sahaja. Okay, 2 unit. Dan kalau Y dia adalah atas bawah. So maksudnya ikut paksi Y lah. Atas bawah sebab Y ni adalah paksi menegak. Okay. So bila kita nak terus gerak kita gerakkan 2 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Ni contoh translasi. So kedudukan baru saya. Saya akan gerak ke sinilah. Saya akan dapat kedudukan baru iaitu 9 dan 7. Ni adalah koordinat baru saya. Jadi translasi ni senang sangat-sangat sebab dia macam ibarat kamu berkawat. Berkawat ni maksudnya macam gerak ke kanan berapa unit. Gerak ke depan berapa unit. Macam itulah ibaratnya. Sebab kenapa saya cakap dia kawat?
Okay, kenapa kawat kaki? Sebab bila saya pandang arah atas, arah depan, saya tetap pandang arah depan. Saya tak boleh pusing. Okay, tak boleh pusing sebab kita gerak sahaja. Jadi kan, contoh kalau kita bagi objek macam ni, ni objek ABCD. So kalau saya gerakkan dua-dua, okay, dua-dua. So nanti kita ambil satu je koordinat ni, kita ambil B ni. So 1, 2. Okay, dan naik atas 2, 1, 2. So nanti B ni berada dekat sini lah. Okay, B tu berada dekat situ. Dan sini akan buat benda yang sama. 1, 2, 1, 2. So sini dekat atas lah. Dan nanti lakaran dia akan jadi yang barulah. Okay, disilap sekejap. 1, 2, 1, 2. Okay, ni contoh. C. So lakaran dia mungkin akan jadi macam ni. Oops. Dia jadi macam ni lah. Something. Okay, dia jadi macam ni. So pergerakan dia menghadap ke atas, dia menghadap ke depan sahaja. Moncong tu akan menghadap ke atas, dia tak akan berubah arah. Translasi ni ingat, dia tak akan berubah arah. Okay, itu adalah translasi. So bahasa pasar dia awak ingat kawat kaki lah. Okay, so ni adalah pergerakan antara X dengan Y sahaja. So ini paling senang. Okay, yang kedua, pantulan. Okay, pantulan ni apa pula? Pantulan ni adalah, sekejap ada yang masuk? Okay, tak ada. Okay, pantulan ni adalah macam awak kalau pagi-pagi lepas bangun pagi kan, awak nak bersiap pergi ke sekolah atau pergi ke mana-mana lah. Kita mesti pandang cermin. Sebab apa? Sebab kalau lelaki dia nak sikat rambut, kalau perempuan dia nak make up kan. Okay, so pantulan ni macam awak pandang cermin. So apa yang awak buat tu, dekat cermin tu juga akan paparkan benda yang sama. Cuma dia adalah cermin ni dia adalah berlawanan arah. Dia maksudnya macam ni, awak berdiri. Ni cermin. Ni awak berdiri. Dia punya image. Awak pandang cermin, image ni pandang cermin. Dia maksudnya macam pantulan ni adalah menghadap cermin. Semua tu akan menghadap cermin. Jadi image pandang cermin, objek pun pandang cermin. Okay, so tengok anak panah dia. So anak panah ni maksudnya dia adalah tarikan. Okay, cermin ni adalah tarikan. Tarikan daripada tengah-tengah tu. Dia akan pastikan objek tu pandang cermin dan image tu pun pandang cermin. Dengan keadaan jarak dia mestilah sama. Contohnya kalau ni 2 unit, ni pun mestilah 2 unit. Ni kalau belajar sains ni awak tahulah apa itu pantulan, konsep pantulan. Okay, so kalau contohlah. Okay, contoh. Saya bagi contoh garisan cermin. Ni adalah garisan cermin. Okay, saya guna ni warna merah. Contoh cermin. Okay, so bila awak tengok arah dia 2 unit 2 kotak Jadi bila kita faham 2 kotak ke bawah, maksudnya kalau kita keluar cermin pun mestilah 2 kotak juga. Okay, mesti sama. 2 kotak, 2 kotak. Okay, ini contoh cermin. Dia mestilah ukuran yang sama. Dan semua koordinat ni A, B, C, D mestilah ikut urutan yang sama. Daya tarikan pada cermin. Contoh, saya ambil warna hijau. A pergi kepada cermin. Okay, 2 kotak. So A keluar kepada cermin pun mestilah 2 kotak. Okay, so ini adalah A. B pun benda yang samalah. 2 kotak, 2 kotak. Kalau C, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, C adalah 5. So kalau 5 keluar pun 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so C berada dekat sini dan D mestilah berada dekat sebelah C lah. Okay, so konsep pantulan ni, dia keluar berapa, dia masuk berapa mestilah sama. Okay, unit dan skala dia adalah sama. Dia mestilah seimbang. Okay, lepas tu nampaklah pantulan adalah berbentuk macam ni. Ni contoh pantulan. Okay, ni contoh pantulan. Pantulan melibatkan cermin sahaja. So fahamlah kalau translasi ni cerita pasal kawat. Okay, dan pantulan ni cerita pasal cermin. Okay, 2 yang saya sebutkan tadi ni, okay, translasi dengan pantulan ni, dia membawa kepada 2 markah. Okay, bila kita nak buat ayat ni, dia membawa 2 markah sahaja. Tapi kalau masuk putaran dengan pembesaran, dia lebih ekstrim sikit lah, dia lebih susah sikit. Dia akan jadi 3 markah. Tapi disebabkan susah, saya nak awak fahamkan proses ni. Sebab bila awak tulis proses, awak dapat 1 markah. Okay? Okay, so next, putaran. Saya nak cepat sikit Okay, putaran
putaran ni macam dalam kehidupan seharian. Okay, putaran ni macam dalam kehidupan seharian. Apa yang awak tengok dalam hidup awak, benda yang berputar? Apa? Contohnya yang paling senang, benda yang awak boleh nampak adalah jam. Okay, jam kalau kita ada bulat macam ni kan, jam mestilah bentuk bulatan. So, kita ada macam anak panah jarum. Okay, ni pukul 12. Contoh pukul 12. Tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai pusat jam. Okay, pusat jam. Dan kalau awak lihat, putaran ni dia akan melibatkan dua arah lah. Walaupun yang kita belajar dekat bukan kita belajar lah, yang kita faham lah. Jam mestilah ikut arah jam. Dia kena ke bawah dan seterusnya pusing. Dia ke bawah, ke kanan, ke bawah dan pusing. Ke kanan, ke bawah, pusing. Ini adalah putaran arah jam. Tapi dalam topik matematik dia juga ada boleh jadi putaran lawan arah jam. Maksudnya dia terbalik. Dunia maya terbalik. Ni boleh jadi. Tapi nama dia putaran ikut arah jam ataupun putaran lawan arah jam. Yang penting itu melibatkan jam sahaja. So putaran ni adalah melibatkan jam, di mana awak kena tahu dia ada jarum dan dia ada titik tengah. Okay? Dia ada jarum dan pusat. Senang cerita pusat lah. Kena ingat jarum mestilah pukul 12. Okay, yang ni paling mudah untuk awak ingat. Sebab dia mula pada kosong. Kosong tu tak ada. Yang kita ada nombor 1 sahaja. Okay, ini nombor 1. So kita nak tahu kosong tu, kita start dengan 12 lah. Okay, start dengan 12. Jangan tanya kenapa mula dengan 12. Sebab kita anggap 12 tu sebagai kosong. Okay. Alright. Dan last kali pembesaran, kita cerita pasal orang yang kecil kemudian dia membesar. Okay. Maksudnya pembesaran ni adalah melibatkan pembesaran. Macam tu lah. Ataupun awak boleh kaitkan dengan objek lah, senang cerita. Okay, objek yang kecil kemudian dia menjadi besar. Objek yang sama tapi dia membesar. Ataupun objek yang besar kepada objek yang kecil. Ini adalah kesimpulan yang saya boleh bagi tahu berkenaan dengan pembesaran. Okay, pembesaran ni secara ringkasnya untuk awak faham, dia adalah melibatkan saiz. Kalau kecil kepada besar, kita panggil pembesaran. Kalau besar kepada kecil, kita panggil, kita jangan tulis pengecilan Siapa tulis pengecilan memang salah. Sebab kita tak belajar pengecilan. Kita belajar pembesaran sahaja. Walaupun besar kepada kecil, mestilah tulis pembesaran. Yang melibatkan saiz mesti pembesaran. Okay, senang. Yang ni paling senang. Tapi 3 markah. Itu yang kita nak tahu tu. Kenapa boleh jadi 3 markah? Okay, so ini adalah 4 transformasi yang kita akan dalami sepanjang kelas saya lah. Okay, so saya tak nak sentuh pasal kongruen dengan isolasi, so yang ni awak boleh belajar sendirilah. Alright, so transformasi ada 4. Okay, sekarang kita baca soalan 5. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 A, B, C, D, E, F, G, H dan P, Q, R, S. So ada 3 ada 3 bentuk A, B, C, D, E, F, G, H dengan P, Q, R, S. So PQRS ialah image. Okay, PQRS ialah image. Okay, PQRS ialah image. So PQRS. Yang ini yang besar ni kita gelarkan dia sebagai I. I ni bukan untuk isolasi, tapi I untuk image. Saya saja tulis I sebab ringkas sikit. I untuk image. Okay, PQRS ialah image bagi siapa? Okay, bagi siapa? Ni adalah objek. Okay, image lawannya objek. So kalau PQRS tu image, confirm lah ABCD tu objek, betul tak? Okay, sebab satu image je yang ada. So A, B, C, D adalah objek. Kita tulis O. Okay, so sekarang awak dah kenal pasti dah objek, awak dah kenal pasti image. Benda ni wajib awak kenal pasti untuk semua soalan transformasi. Siapa objek? Siapa image? Tu awak kena tahu. Baru awak boleh jawab. Baru boleh baca soalan. Okay, sekarang berdasarkan gambar yang ni, awak dah kenal pasti image, awak dah kenal pasti objek. Sekarang kita nak describe ataupun kita nak huraikan transformasi
V dan W. Apa benda pula ni kan? V dengan W ni mana? Ada dekat dalam ni. Jangan risau. Awak nak senang, V adalah objek. Okay, objek pergi kepada image pertama ataupun image awal. Kemudian W adalah image awal pergi kepada image akhir. Ni jangan keliru. Okay, jangan keliru. Yang mana huruf pertama dia sebut, tak kisahlah huruf apa pun. Contohnya huruf P ke, huruf Q ke. Huruf boleh berubah-ubah. Tapi yang paling penting, kalau yang pertama, kita mesti mulakan dengan objek. Okay, mesti mula dengan objek. Diakhiri dengan image akhir. Mulakan dengan objek, diakhiri dengan image akhir. Awak anggap je image tu sebagai bayang-bayang. Bayang-bayang So objek ni adalah tempat awak duduk sekarang. Ini adalah diri awak, ini adalah masa awak dah besar nanti. Itulah senang. So sekarang, kepada gambar lagi satu. Gambar lagi satu ni kita anggap dia sebagai image awal. Okay, image awal. Sebab apa? Sebab dia tak ada nama. Bila dia tak ada nama, kita gelarkan dia sebagai image awal. Ini saya nak tulis kat mana ni? Image awal. Okay. Sebab dia tak ada nama. Sebab dia bukan image, dia bukan objek. So kita gelarkan dia image awal. Okay. Kesian dia kan. Dia dapatlah gelaran image awal. Okay, so apakah yang awak boleh lihat dalam perubahan daripada gambar yang pertama, gambar objek pergi kepada gambar image awal? Awak boleh tengok adakah dia melakukan kawat kaki ataupun adakah dia melakukan translasi. Kalau awak rasa dia melakukan translasi, jawapan dia salah. Sebab translasi hanya kawat sahaja, dia tak boleh pusing. Kalau awak tengok kan, moncong dia pandang atas, kemudian moncong dia pandang bawah. Tak boleh arah mesti sama. So kawat kaki hanya gerak sahaja, tak boleh pusing. So translasi salah. Okay, jangan tulis translasi. Next, pantulan. Okay, pantulan. So kadang-kadang awak confuse. Macam pantulan macam betul. So kita tengok kalau pantulan tu betul. Saya lakarkan garis untuk awak. Okay, ini garis dia. Sekejap Okay, ni garis dia. So bila awak nak tengok garis ni ibarat cermin. Okay, ni cermin. So bila cermin, dia adalah tarikan tau. A pergi kepada cermin 2 kotak. Okay, A pergi kepada cermin 2 kotak, keluar mestilah sama 2 kotak. Okay, kena kena. A dengan E adalah pasangan. Betul. Okay, next. Tengok lagi hujung. Tengok lagi bucu yang lain. D pergi kepada cermin. Okay, so awak kira ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Okay, ukuran anak panah warna biru ni 4 unit. Keluar mestilah 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So tak kena dengan bucu yang lain. Maksudnya dia mestilah selari. Bila cermin ni semua kena selari. Jadi bila tak selari, dia bukannya pantulan. Okay, bila tak selari untuk semua bucu, dia bukan pantulan. So pantulan salah. Pantulan tidak boleh digunakan. Pantulan mestilah selari macam tadi. Tadi tu sebab cermin yang saya buat tu semua selari. Okay. So bila awak tengok dia tak kena dengan bucu yang lain. Pasangan dia tak kena. So bukanlah. Okay, bukan pantulan. Okay, pasangan tu awak kena tahu. Apa maksud pasangan ni? Pasangan tu maksudnya dia objek yang sama. A, B, C, D. A sama dengan E. B sama dengan F. C sama dengan G. D sama dengan H. Okay. So awak kena tahu siapa sama dengan siapa. Okay, kalau A sama dengan E, cuba awak gariskan. Nampak kan? Dia punya ni tapak dia 3 unit. So tapak dia 3 unit. So E sama dengan A lah kan? So memang kita tahulah A sama dengan E. Sekarang kita nak test pula putaran. Okay, putaran. So putaran ni macam tadi juga, macam pantulan. Dia lebih kurang je. Kena tahu pasangan. Okay, A sama dengan E. A sama dengan E. B sama dengan F. Okay, A sama dengan E, B sama dengan F. So awak gariskan guna pembaris. Pasangan dengan pasangan. Cerita dalam transformasi ni memang putaran
Dengan pembesaran ni melibatkan pasangan. Pasangan couple. Okay. Mesti melibatkan pasangan couple. Siapa sama dengan siapa? A sama dengan E. So garislah. Okay, garis. Okay. So bila awak tengok dalam garisan ni, kita nak putarkan dia, dan bila awak lihat, kita punya pusat dekat tengah-tengah. Okay, pusat kat tengah-tengah ni. Okay, saya buat warna hitam ke hijau kot, awak nampak. Dan saya buat bulatan. Okay, saya buat bulatan macam ni kot. Okay, buat bulatan macam ni. Harap awak nampak So nampak katakan kalau bulatan ni awak nampak, so dia akan berputar sebanyak 180 darjah sebab dia adalah garis lurus. Okay, kalau awak tengok, dia punya arah atas, kemudian dia pusing. Okay, dia pusing ke arah, ikut arah jam, dan image yang terhasil tu dia akan pandang bawah. Okay, image yang terhasil tu akan pandang bawah. Cuma ni kadang-kadang awak confuse. Macam mana nak tahu dia ni putaran? Okay, so sebenarnya untuk putaran awak perlukan lakaran. Okay, awak perlukan lakaran. Awak kena putarkan dia. Okay, putarkan dia, awak tarik ni, pergi kat sini. Okay, dan arah dia juga akan berubah. Kalau arah atas berputar 180, dia akan pandang arah bawah. Itu awak kena tahulah konsep putaran. Putaran dia melibatkan pusing, dan bila pusing, bila kita cakap pusing tu kan, dia akan berubah arah. Putaran ni melibatkan arah. Okay, arah. Putaran melibatkan arah. Kalau kita tengok jam ni, pusing, dia melibatkan arah. So atas tiba-tiba pandang bawah. So arah lah tu. Okay, arah. So arah, bila kita nampak dia adalah satu garis lurus, so putaran ni adalah 180 darjah. Okay, putaran 180 darjah. So sekarang ni, kalau awak rasa awak tak tahu sangat-sangat jawapan dia, tak apa, jangan risau. Okay, untuk yang pertama ni, tulis je putaran. Cukup lah. Kalau betul-betul dah blur sangat, tak apa, biar. Tinggalkan. Jangan tinggalkan kosong. Tulis sahaja putaran. Okay, dapat satu markah. Putaran. Tapi ingat, awak kena teka sikit lagi untuk dapatkan sokongan markah. Putaran, berapa darjah? Adakah 90 darjah? Logik. Kalau awak tulis 90 darjah, macam tak logik kan? Sebab dia adalah garis lurus. So garis lurus adalah 180 darjah. Okay, 180 darjah. Bila 180 darjah ni tak ada arah dia tak kisah. Lawan arah jam boleh, lawan arah jam boleh, nak tulis boleh, tak nak tulis tak apa. Okay. So pada pusat, tengah-tengah lah. Pada pusat, sini 1, sini 5. Okay, ni 5, ni 1. Koordinat dia kena tahulah, koordinat dekat sini 1, 5. So putaran 180 darjah, pada pusat 1, 5. Okay. Tak apa. Sini 2 markah. Kalau awak tulis putaran sahaja dapat 1 markah. Dan kalau awak rasa nak advance sikit, tak apa, awak boleh fikir apakah pusat dia. Okay, pusat dia ni adalah pembahagi 2 garis tengah. Okay, garisan pasangan ni yang awak nampak warna merah tadi tu, A dengan E ni, pembahagi 2 pembahagi 2. So, pembahagi 2 dekat sini, dekat warna hijau ni kalau nampak. Okay. Pembahagi 2, mesti bahagi 2. Sebab tu saya cakap tajuk ni berat sebab banyak sangat benda yang awak nak kena banyak ingat. Okay, ni 1, ni 5. Okay, so ini adalah putaran. Okay, bila dah selesai awak akan dapat 2 markah, settle. Oh ya, lagi satu. Untuk soalan yang melibatkan transformasi ni, dia memang banyak kena, awak kena macam melakar, nak kena banyak kena bayangkan, dan awak nak kena fikir macam mana bentuk yang terhasil apabila awak putarkan, apabila awak pantulkan. Benda tu memang kena banyak membayangkan. Kalau awak tak jenis yang susah sikit nak membayangkan gambaran tu, dia jadi macam rumit lah, complicated sikit. Yang tu saya tak boleh tolong. Alright.
So sekarang, contohlah macam awak daripada objek ni dah pergi kepada image awal. Okay, awak dah pergi kepada image awal. Okay, contohnya macam awak kan nak balik kampung, kita nak singgah pergi RNR. Contohnya awak nak balik kampung, ni awak, ni kampung. Nak pergi tapi awak singgah RNR. So sini RNR awak, RNR, macam mana tak RNR tu nak tulis. Okay, so bila kita dah stop dekat perhentian ni, okay, kita panggil dia sebagai station. Station yang pertama, image awal. Okay, image awal ni adalah perhentian tempat kita rehat. So bila kita dah berehat, kita nak pergi kepada kampung. Ni contoh perjalanan kita. Objek pergi kepada image awal pergi pada image akhir. Jadi sekarang ni based on apa yang awak nampak, kecil dengan besar, proses apa yang terlibat antara 4 proses ni? Cuba tulis kat ruang komen. Okay, pembesaran. Okay, yang ni awak boleh nampak sangat senang. Sebab tu saya cakap tajuk ni dia senang kat bawah-bawah je. Yang putaran je. Ni yang sakit hati ni. Yang ini boleh buat orang stres. Yang lain senang. Yang ni stres. Apa? Biasa. Okay, so pembesaran. Awak tulis je pembesaran. Okay, oops. Okay, tulis pembesaran. Okay dah, cukup lah. Dapat 1 markah. Jangan tinggalkan. Okay, biar settle. Tapi saya tak puas hati. Saya nak markah lagi. Boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting awak tahu proses. Translasi, pantulan, putaran ataupun pembesaran. Yang mana yang tepat? Ambil jawapan yang tepat, tulis sahaja. Nak huraikan tu tak apa. Awak tak tahu tak apa, biarkan. Tulis saja proses. Itu penting. Okay? Alright. So now, kita nak lihat pula macam mana nak extend ayat dia. Kita ada pembesaran. Pembesaran ni apa pula kan? Apa skala dia? Apa yang kita nak tahu? Dengan skala. Dengan faktor skala. Ni awak pening dah. Apa benda pula ni? Faktor skala. Okay, so dia ada rumus Saya ambil rumus dia kat depan. Mana rumus? Ni. Faktor skala APA per PA. Ni tak tahu kan? Tengok nanti. Okay, saya tulis kat tepi ni. Saya letak kat tepi ni. Okay, faktor skala ni adalah K ataupun bacaan dia PA bahagi dengan PA. Apa benda ni kan? So PA ni kalau awak nampak ada tanda macam tanduk PA ada tanduk kat atas tu. Tanduk ni maksudnya image lah. Tak payah pening-pening lah, senang cerita awak tahu skala image bahagi skala objek. Okay, skala image bahagi skala objek. Yang ni senang je. Sebab jawapan dia ada dalam gambar. Okay, skala image bahagi dengan skala objek. Okay, jawapan ni memang dalam gambar. Kenapa saya cakap dalam gambar? Okay, katakan yang ini objek katakan ni objek lah. Image awal ni ibarat objek sebab dia tak ada nama. So objek ni, awak pilih GH. GH ada berapa skala, ada berapa unit, berapa kotak GH ni. GH ni ada 1 kotak je. Okay, maksudnya ukuran lah, ukuran dia 1 kotak GH. GH ni adalah 1 kotak sahaja. RS, RS ni adalah pasangan GH. Maksudnya GH sama dengan RS, betul tak? Sebab kita nak tahu pasangan dia, couple dia dengan siapa. GH pasangan dia dengan RS. So RS ni 2 kotak. Kira dalam gambar je. Okay, 2 dengan 1. 2 ni image, objek ni 1. So skala image adalah 2, skala objek adalah 1. Okay, so awak buat conteng kat tepi 2 per 1 dapat 2. So jawapan dia faktor skala 2. Okay, 1 markah, 1 markah. Faktor skala ni senang. Rumus pun dah ada, tinggal masukkan. Okay, jawapan dalam gambar. Jawapan dalam gambar kat mana? Cari sendiri. Image mana, objek mana. Kira skala dia berapa bahagi dengan skala dia berapa. Okey, kalau saya tak nak ambil RS dengan GH, boleh tak kalau saya nak ambil yang lain? Boleh, tak ada masalah. Contohnya, ni.
Q dengan P. Atas atas. Q dengan P atas, tapak atas. Tapak atas sama dengan tapak atas, mesti sama dengan pasangan FE. Jangan ambil tapak atas dengan tapak bawah, tak kenalah. Jangan ambil yang tak kena, ambil yang sama. Okay, QP dengan FE. So kiralah QP ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. FE ada 3. Skala image ada 6, skala objek ada 3. So buat benda yang sama, 6 bagi 3 dapat 2, semua sama. Kan? Senang kan? Ambil yang senang. Kalau ada lagi tepi-tepi ni, yang serong-serong ni, saya tak galakkan awak ambil sebab serong ni susah nak kira skala dia. Ambil yang garis tegak. Garis tegak macam QP dengan RS. Okay? Itu garis tegak yang senang kira lah. Jangan susahkan diri sendiri. Ambil senang je. Okay? So faktor skala ni senang sangat untuk cari. Pembesaran, faktor skala berapa. Okay? So dapat 2 markah. Okay. So 2 markah putaran, 2 markah pembesaran. Lagi satu mana? Okay. Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Okay, sekejap saya nak bersihkan sikit gambar. Okay. Sekarang kita lihat pasangan lagi sekali. Pasangan ni main peranan pasangan dia lagi. Tadi awak dah tahu kan GH dengan RS. Okay, GH dengan RS. So kalau P dengan E, Q dengan F, R dengan G, S dengan H. Cuba awak gariskan. Gariskan pasangan dengan pasangan. Okay, gariskan. Contohnya garisan mestilah tegak. Saya tak boleh guna pembaris sebab dia bukan drawing tablet. Okay, bukan. Sekejap Okay, 4. Lepas tu 3. Macam ni kot. Saya kira kotak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia jadi macam ni lah something. Okay, dia jadi macam ni something. Dan awak kena gariskan pada semua pasangan. S dengan H, guna pembaris. Sebab saya tak boleh guna pembaris, dia jadi cacat sikit. Okay, R dengan G. Okay, R dengan G. Dan Q dengan S. Q dengan F. Q dengan F kat sini. So kena gariskan. Dan garisan antara pasangan dengan pasangan ni kalau dia bertembung, contohnya dia bertembung kat sini kan. Contoh dia bertembung kat sini. So koordinat dia adalah berapa? Okay, dia kena cari garisan yang bertembung antara pasangan dengan pasangan. Pasangan image dengan pasangan objek. So sebabkan saya tak boleh guna pembaris, saya terpaksa tengok jawapan lah. Okay, sekejap pada pusat 1, -4. Okay, 1, -4. So mungkin pasangan dia berada dekat 1. Okay, sini 1. Kemudian -1, -2, -3, -4. So sinilah pasangan dia. Okay, contoh. Kalau saya garis balik. Okay, P dengan E. Garis. Ngam kat situ. H dengan S. Gariskan. Okay, ngam. Kemudian Q dengan F. Ngamkan. Dan R dengan G. Okay, ngamkan. So mana yang kena pada pasangan dia adalah kawasan pusat pembesaran. Okay, memang kadang-kadang kan, kenapa terkeluar daripada gambar Memang terkeluar daripada gambar. Itu kira soalan kebat. Kalau terkeluar daripada gambar, dia soalan kebat. So skala pula. So pusat dia adalah ni. 1, -4. Okay, kena tulis koordinat dia. Pada pusat 1, -4. Okay. So Sebenarnya dalam pembesaran dengan putaran dia sepatutnya ada 3 markah lah setiapnya. Okay, so kalau awak lihat kat sini, awak rasa mampu kat sini tak apa, buat sampai 2 markah. Tapi kalau awak rasa nak upgrade lagi, cari pusat. Nak cari pusat ni senang, tapi awak kena ingat. Kalau lupa memang lupa lah, memang susah nak buat. Okay, so ingat,
bila kita nak buat pembesaran, nak cari pusat dia mestilah pasangan gariskan dengan pasangan. Okey? So ini berkaitan dengan gambaran transformasi. Transformasi ni maksudnya bila awak nak pergi ke objek kepada image, mesti mulakan dengan objek ya. Objek and then mesti akhiri dengan image. Tapi kalau ada 3 gambar, mestilah objek akan berehat dekat satu tempat, pergi RNR, okay, RNR, lepas tu pergi kepada image. Ni contoh perjalanan lah. Jadi kalau awak tengok O kat sini, A kat sini, A pula. O kat sini, I dekat sini. So yang tak ada nama ni ibarat sebagai RNR. Okay, RNR tempat rehat. So memang macam tu. O akan pergi RNR, lepas tu pergi I. Memang macam tu. Okay. Alright. Tengok lagi soalan. Seterusnya, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi WV. Ni apa pula ni? Benda yang sama. Soalan yang sama macam tadi. Tapi, ni ceritanya orang ni jenis yang ada urgent case. Case emergency maksudnya dia nak balik kampung. Dia tak nak singgah pergi RNR. Dia nak terus balik kampung. Ni contoh sekejap Okay, awak dah kenal pasti ni O ni I. Okay. Seterusnya, perihalkan satu transformasi tunggal. Transformasi tunggal tu maksudnya tiada RNR. Okay, tak ada tempat rehat. Tiada RNR. Kena tutup sebab COVID. Okay. So, bila tak ada RNR, memang terus balik kampung dan ni contohnya orang dapat rentas negeri lah. Okay. So, tengok proses yang dilakukan kecil kepada besar, automatik. Kecil kepada besar, automatik pembesaran. Okay. Tengok kecil, besar, pembesaran. Memang pembesaran. Sebab apa? Walaupun arah dia berbeza, jangan risau. Sebab transformasi yang paling kuat adalah pembesaran. Paling kuat transformasi paling kuat adalah pembesaran. Kalau tengok je ada melibatkan saiz, terus pembesaran. Okey, terus pembesaran sebab dia paling kuat. Transformasi yang paling kuat. So tulis kat sini kuat. Okey, kuat dan sekarang macam tadilah cara yang sama. Pembesaran, faktor skala 2, sama semua sama. Pembesaran dengan faktor skala 2, jangan tanya data yang mana faktor skala 2 tu, tadi saya dah cari. Okey, jangan tanya, jawapan dia still sama. Pembesaran dengan faktor skala 2, pusat je berbeza. Sebab dia tak ada tempat berhenti. Okey, so pusat ni sama macam tadi lah cara dia. Gariskan pasangan dengan pasangan. A dengan P. Okey, A mesti dengan P sebab dia terbalik. Awak kena tengok lah. Kalau terbalik macam ni, kan? So A kat sini, B kat sini, dia terbalik. Dia bersilang. Okey. So tengok A kat sini, P kat situ, awak gariskan. Pasangan dengan pasangan. Okey, garisan ni betul ke saya buat? Kita ada lagi 5 minit. Okey, S dengan D. Okey, S dengan D. Okay, S dengan D. Lepas tu R dengan B. R dengan B pula. R mestilah sebelah D iaitu kalau S sebelah R, RS sama dengan CD So R mestilah dengan C. Okay, dia mestilah bercantum ataupun berlanggar garisan tu. So dia macam kaki laba-laba pula kan kat sini. Okay, so bila awak tengok kat sini, ni koordinat dia 1 dengan 8. Okay, koordinat pelanggaran adalah 1, 8. Koordinat pelanggaran 1, 8. So itu adalah pusat dia. Okay, koordinat 1, 8. Okay, dan yang paling last sekali, faktor skala ni walaupun dia 2, okay, awak dah tahu kan 2 dengan 2 tu betul. Tapi bagi saya jawapan ni kalau tulis 2 salah. Sebab kalau awak tengok, dia adalah tukar arah. Atas tiba-tiba pandang bawah. Dia macam songsang. Okay, songsang. Skala songsang.
Skala songsang maksudnya dia tukar arah. Okey. Ukuran unit sama, jangan risau. Faktor skala 2 tu dah betul. Tapi sebabkan dia songsang, awak just letak negatif sahaja. Okey, letak negatif sahaja sebab dia songsang. Tukar arah. Okay, so buat catatan sikit. Kalau skala songsang, letak negatif. Okay, letak negatif. Sekejap saya cek balik jawapan. Betul ke tak? Betul lah. Tengok kat sini. So kalau tadi 2, kalau gambar tu songsang ataupun image tu terbalik, terus letak negatif. Okay, terus letak negatif. Alright. So biasanya ni julat markah dia 2 hingga 3 lah. 2 hingga 3 markah. Okay, inilah berkenaan dengan transformasi. Okay, transformasi ni dia just itulah melibatkan gambaran sahaja. So awak satu je saya nak minta tolong awak kena buat latihan sebab yang ini melibatkan imajinasi. So bila awak tak buat latihan hanya sekadar macam baca-baca buku sahaja memang susah dapat. Sebab saya sendiri dah mengajar benda ni dah lama Dari batch KBSM lagi dah ada tajuk ni dan memang diorang kata susah. Tajuk ni memang susah sebab diorang kurang buat latihan. Bila dalam kelas, cikgu-cikgu diorang ajar, bukannya cikgu ajar kat whiteboard tau. Cikgu diorang ajar secara face to face sebab benda ni tak boleh ajar kat whiteboard sebab kena lukis-lukis. So biasanya cikgu-cikgu akan pergi kepada meja by meja, group by group untuk ajar secara personal macam tu. Sebab benda ni tak boleh secara whiteboard, dia kena ajar personal. Lagi-lagi nak ajar online ni memang mencabar lah sebab nak kena lukis-lukis kan. Kena buat video lah, kena apalah supaya awak nampak. Okay, ni tak ada video dia jadi susah sikit. Okay, masih lagi 2 minit saya nak habiskan kepada soalan C. Yang soalan C ni jangan risau, memang awak tak buat atas-atas tak apa, jangan risau. Sebab ni ikut rumus sahaja. So rumus ni ada dalam soalan. Ni. Yang bawah dia je, bawah faktor skala ni je. Okay. Gunakan rumus ni. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Diberi luas EFGH ialah 14. Hitung luas bagi PQRS. Siapa EFGH? Siapa PQRS? Padang gambar? Sebab comot. Okay. Tadi ni objek kan? Ni objek, ni image. Kalau PQRS ialah image, okay, kalau PQRS ialah image, so nyatakanlah, okay, ni image. So automatic EFGH ni objek. Okay, selain image mestilah objek. Selain image mestilah objek. Kalau PQRS tu image, so automatic yang ni pun objek. Okay, sebab dia tak ada nama. Dia tak ada nama memang macam tu. Okay. So tengok kat sini. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So luas image tu adalah luas PQRS. Okay, image adalah PQRS. K ialah faktor skala. Faktor skala ni skala K ni. Yang awak cari 2 tadi tu. Okay, ambil balik daripada pembesaran. Letak 2, letak kuasa 2. Darab dengan luas objek. Luas objek ni dia dah bagi dah 14. Okay, luas objek ni memang dia dah bagi. Awak just kenal pasti je siapa objek, siapa image. So letak je lah 14 tu. Lepas tu kira guna kalkulator. Siap lah. Okay, 2 kuasa 2 darab dengan 14. So dapat 56. Simple kan? Ni je pengiraan yang ada. Memang guna rumus. Okay, awak just kena selak balik rumus. Rumus kat mana? Rumus dekat. Nanti bila awak dapat soalan exam memang adalah rumus tu. Paling last paling last. 14 dengan 15. Paling last. Alright. So yang ni, yang atas-atas ni lah susah. Yang ni je susah. A dengan B ni je. Yang C ni saya tahu awak boleh buat.
Okay, C ni tak pandai yang atas tak apa. Awak boleh buat yang bawah-bawah ni. Boleh buat soalan C ni. Okay. Kutip markah. Kutip 2 markah. Kutip 1 markah proses ni. Okay, 1 markah dapat 2 markah. So, at least dapat 4 markah. Okay, at least dapat 4 markah. Okay, soalan ni dapat 4 markah, cantik Cantik. Alright. Dah pukul 9. Ada orang kat tangan? Dah tekan kot? Okay. So, ni soalan dia. Okay, saya akan bagi soalan dan awak jawab, ya. Okay. So, link yang saya bagi dalam Google Meet ni, ini adalah link kehadiran kelas. Jadi, sila ambil kehadiran dan jawab soalan yang diberikan dengan teliti, ya. Tak perlu gelojoh sangat jawab. Alright, so itu sahaja. Nanti kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya, iaitu sesi kedua. Saya bagi masa tambahan 5 minit untuk awak rehat. So kita start pukul 9.35 Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi yang kedua Alright.